Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, baik, pada hari ini kita akan menyambung perbincangan ataupun kita akan sambung semula untuk topik dalam penghantar pemikiran kritis dan kreatif dalam bab 5 yang akan membincangkan mengenai aplikasi kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. So untuk aplikasi kemahiran berfikir kreatif dan kritis ni dia akan ada beberapa subtopik, iaitu sumbangsaran, peta minda, 6 topik fikir dan juga FAQS. Okey. Jadi untuk topik brainstorm ni, okey, secara umumnya brainstorm ni yang kalau kita dapat fahami, ia adalah satu kaedah sumbangsaran yang dikenali sebagai juga dikenali sebagai pecah otak, pecah minda dan percambahan fikiran. Okey, walaupun dia terdapat berbagai istilah dalam bahasa yang diterjemahkan, tapi benda ni dia tetap merujuk kepada benda ataupun perkara yang sama dan tak mengubah kandungan pengertiannya. Okey, pecah otak ni adalah kaedah yang paling popular yang boleh kamu gunakan dalam teknik kreatif yang secara kumpulan. Okey. Okey, unsur-unsur kreativiti adalah merupakan elemen utama kepada teknik perbincangan yang dikenali sebagai kaedah sumbangsaran. Okey. Pengasas kepada teknik brainstorm ni adalah Alex Osborne yang telah mengasaskan pada 1930. Kemudian lepas dia asaskan 1930, teknik ni lebih popular selepas 1953, selepas dia buku dia yang bertajuk Applied Imagination ni dia tersebar ke seluruh dunia. Maksudnya bila orang baca dia punya buku, barulah orang tahu teknik brainstorm ni. Okey. Yang ni nanti history of brainstorm awak boleh baca balik macam yang saya cakap tadi. When Alexander Osborne first employed organized editation in the advertising agency he headed, in his book Applied Imagination published in 1953, Osborne ni dia cakap brainstorm ni adalah a creative conference for producing a list of idea which can be subsequently evaluate and further process. Okey. Jadi seterusnya, apa yang kalau kita nak disumbangsarankan ataupun apa yang kita nak brainstormkan. Okey. Untuk benda yang kita nak brainstorm ni, dia tak kisah apa-apa saja perkara yang memerlukan penyelesaian segera. Contohnya macam okey, saya bagi contoh, what is the true purpose in my life? Okey. So, mungkin akan ada orang cakap tujuan sebenar untuk hidup ni adalah, yang pertama mungkin dia nak membangunkan family ataupun dia nak membangunkan keluarga ataupun raise a family. Mungkin ada cakap tujuan utama untuk hidup ni adalah untuk menyelesaikan masalah. Okey, mungkin ada orang yang cakap tujuan untuk tujuan sebenar hidup ni adalah untuk menolong orang lain. Okey. So idea-idea yang tadi tu dia boleh digunakan dan kita boleh guna pakai untuk brainstorm tu. Okey. Okey. Secara definisinya, menurut Rawlinson pada tahun 1981 di dalam Muhammad Azhar Abdul Hamid Osman A. Kasim dan Muhammad Fauzi Osman tahun 2005. Okey, Rawlinson ni dia mentakrifkan bahawa kaedah sumbangsaran ni adalah satu pendekatan yang digunakan semasa aktiviti perbincangan dalam satu kumpulan untuk mendapatkan seberapa banyak idea dalam masa singkat. So maksudnya brainstorm ni adalah satu kaedah aktiviti yang dilakukan secara perbincangan. Dia bukanlah aktiviti yang dilakukan secara individu, tapi dia secara perbincangan yang kita akan tujuan dia adalah untuk mendapatkan seberapa banyak idea yang banyak yang mungkin kita boleh dapat dalam masa yang singkat. Okey. Jadi untuk pengertian dalam dictionary, terdapat beberapa dictionary ataupun beberapa kamus yang telah menyenaraikan pengertian mengenai brainstorm. Okey, sebagai contoh saya ambil dalam
Kamus Oxford dia menyatakan brainstorm ni adalah it is a spontaneous group discussion to produce idea and way of solving problem. Jadi maksudnya brainstorm ni adalah satu teknik ataupun satu kaedah kita buat aktiviti berfikir secara berkumpulan, secara spontan yang akan membincangkan, dan hasil perbincangan itu akan melahirkan beberapa idea dan cara-cara ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Okey. Manakala bagi Wikipedia pula, dia mendefinisikan brainstorm ni adalah satu a group creativity technique designed to generate a large number of idea for the solution of the problem. Okey, sama juga macam Oxford cakap tadi. Brainstorm ni menurut Wikipedia adalah dia adalah satu kumpulan yang secara kreativiti, teknik kreativiti yang bertujuan untuk menimbulkan banyak idea-idea ataupun melahirkan banyak idea-idea untuk mengatasi sesuatu masalah. Okey, ni yang definisi-definisi lain ni nanti awak boleh baca. Okey. Lagi definisi brainstorm ni adalah a collective effort to come up with new idea within a framework of ground rule for differing judgment. Okey, maksudnya brainstorm ni adalah satu satu kumpulan usaha untuk macam mana kita nak dapatkan idea yang baru untuk kita menyelesaikan satu masalah tu. Okey, seterusnya kita dah menyentuh mengenai apa definisi-definisi mengenai brainstorm. Kita akan pergi pula kepada subtopik seterusnya, iaitu mengenai peraturan brainstorm ataupun rule of brainstorm. Okey, dalam rule of for brainstorm ni, Alex Osborne telah menggariskan beberapa peraturan. Yang pertama, okey, untuk brainstorm ni, aktiviti brainstorm yang pertama, kita do not allow criticism or debate. Maksudnya bagi kita mengeluarkan idea atau pendapat semasa aktiviti pecah otak ataupun pecah minda ni, semasa orang lain memberi pendapat tu, kita pada mulanya kita jangan mengkritik ataupun berdebat dulu dengan dia punya idea tu. Kenapa kita tak boleh nak berdebat dengan idea ataupun kenapa kita tak boleh nak kritik idea orang? Okey, sebabnya apabila kita kritik idea orang ni, secara tak langsung orang yang telah memberi pendapat tu dia akan berasa mungkin dia akan rasa kecewa ataupun mungkin dia akan rasa mungkin idea dia tu tak bagus, dan dia akan mengecilkan diri ataupun dia mengasingkan diri untuk memberi pendapat pada masa akan datang. Okey. Yang kedua, rule for brainstorm adalah let your imagination soar. Maksud let your imagination soar ni, kita kena bagikan imaginasi kita ni berkembang. So maksudnya kat sini maksudnya kita jangan bagi terkongkong semasa kita membuat aktiviti brainstorm ni. Okey. Yang ketiga, peraturan bagi brainstorm ni adalah generate as many idea as possible. Maksudnya semasa masa awak ataupun anda membuat aktiviti berkumpulan brainstorm ni, anda akan cuba untuk menyenaraikan idea-idea yang sebanyak mungkin. Okey. Lepas tu peraturan dalam brainstorm juga kita boleh untuk mutate and combine idea. Contohnya kalau macam mungkin ada pelajar yang tak dapat idea dia, mungkin dia boleh mengambil idea daripada kawan dia yang lain dan dia akan kembangkan dan hasilkan idea yang baru. Okey. Peraturan-peraturan lain bagi semasaran ni yang seterusnya adalah semasa kita buat aktiviti semasaran ni, sebarang idea kita boleh diterima. Dan okey, yang seterusnya, peraturan semasaran ni, semua ahli dia mesti kreatif, dia mesti aktif semasa memberi pandangan, idea dan maklumat untuk sebanyak yang mungkin. So maksudnya ahli tu dia tak boleh nak pasif, dia mesti aktif dalam memberi pendapat. Dan idea-idea tu mesti dinyatakan adalah spontan, dan ahli ni dia boleh menggunakan idea rakan yang lain untuk memperkembangkan. Okey.
Jadi kita dah menyentuh mengenai apa itu sumbangan saran. Okey. Seterusnya saya akan pergi ataupun saya akan fokuskan pula kepada langkah-langkah penjamahan minda yang telah disarankan oleh Dr. Tengku Asmadi. Okey. Menurut Dr. Tengku Asmadi ni, bagi kita untuk percamah minda ataupun brainstorm ni, kita terdapat 7 langkah yang telah disenaraikan oleh Dr. Tengku Asmadi. Yang pertama adalah untuk kita mengenal pasti masalah. Yang kedua adalah untuk kita sediakan soalan-soalan. Dan yang ketiga, kita akan menetapkan had masa. Yang keempat, kita akan dapatkan idea-idea yang seberapa banyak mungkin. Yang kelima, kita akan tetapkan masa. Dan yang keenam, kita akan buat pemilihan. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat penilaian. Okey. So, berdasarkan langkah-langkah tadi, saya akan menyentuh satu persatu dulu. Okey. Yang pertama, langkah yang telah digariskan oleh Dr. Tengku Asmadi adalah, pertama, kita mestilah mengenal pasti masalah. Okey, apa itu masalah? Okey, betul. Okey, masalah ni adalah satu benda yang mungkin satu benda yang menjadi penghalang kepada kita. Okey, masalah ni dia tidak semestinya masalah tu akan menjadi satu benda yang negatif. Tapi ada ketikanya masalah yang kita menghadapi ni, dia mungkin boleh jadi juga adalah macam mana untuk kita meningkatkan produktiviti syarikat kita ataupun syarikat anda. Sebab apa dia jadi masalah? Okey, sebab kita akan berfikir bagaimana langkah-langkah untuk kita meningkatkan produk bagi syarikat kita. Okey. Dan okey, masalah juga ada ketikanya masalah adalah macam mana untuk kita mencipta suatu benda yang baru atau memperbaiki sesuatu yang telah sedia ada. So, masalah ni dia bukan benda yang negatif, tapi dia adalah cara macam mana untuk kita mengatasi sesuatu benda. Okey. Jadi, apabila dalam langkah kita mengenal pasti masalah ni, kita pertama sekali kita kena tuliskan dulu masalah-masalah yang kita mahu atasi tu dengan jelas, difahami dan dipersetujui oleh semua individu. Maksudnya kat sini, masa anda membuat aktiviti brainstorm ni, setiap orang dia akan berfikir dulu apa dia punya dia berfikir dan mengenal pasti dulu apa masalah-masalah. Okey. Okey. Selepas kita mengenal pasti masalah, kita akan pergi kepada langkah yang kedua adalah kita kena menyediakan soalan-soalan. Okey. Untuk teknik menyediakan untuk langkah menyediakan soalan-soalan ni, kita perlulah kita mendapatkan sekurang-kurangnya satu soalan dari setiap individu. Tetapi dorang mereka untuk menghasilkan lebih banyak soalan. Maksudnya kat sini Dr. Tengku Asmadi cakap, okey, bagi setiap individu yang menyertai aktiviti berkumpulan ataupun brainstorm ni, kita mesti paling kurang satu ahli tu dia kena ada satu soalan. Tetapi kalau lebih banyak soalan ni, maksudnya mungkin ada orang yang dia akan ada 2 soalan ataupun 3 soalan ataupun 4 soalan, itu adalah lebih bagus. Okey. Okey, seterusnya kita Dr. Tengku Asmadi cakap kita jangan menilai kualiti soalan tersebut dan tidak mengkritik mereka yang mengeluarkan soalan. Maksudnya pada tahap awal ni kita jangan terlebih dahulu mengkritik. Okey, kita biarkan dulu setiap ahli ni dia keluarkan pendapat ataupun keluarkan soalan. Kenapa kita tak boleh nak kritik awal-awal? Okey, apabila kita mengkritik orang ni, kita akan menjadikan diri mereka ni down ataupun mereka akan merasa diri mereka ni sebagai seorang yang lemah ataupun mungkin tak pandai. Okey. So macam mana kita untuk mengelakkan untuk kita menilai soalan
ataupun kita supaya kita tak buat tidak mengkritik mereka yang mengeluarkan soalan ni, kita kena setkan satu peraturan. Semua idea adalah betul pada peringkat awal percambahan minda ni. Jadi maksudnya kat sini tak ada orang yang salah dan tak ada orang yang betul. Tak ada orang yang salah. So maksudnya semua idea boleh diterima. Okay. So jadi lagi banyak soalan yang boleh diwujudkan, maka lebih banyak juga idea yang akan dikeluarkan kelak. Okey, semasa kita nak menyediakan soalan ni, kita juga disarankan untuk menggunakan 7 perkataan asas untuk membina soalan. Dulu masa kita sekolah rendah dulu ada belajar tentang five wife one husband, yang how, when, who, what, when, where. Okay, so maksud ataupun dalam bahasa Melayu, siapa, apa, di mana, bila, berapa, bagaimana. Okay, so berdasarkan dengan perkataan-perkataan asas seperti siapa, apa, di mana yang tadi tu, kita boleh mencipta soalan daripada perkataan-perkataan tu. Okey. Okey, semasa kita membina soalan tadi, ataupun kita masa menyediakan soalan, kita kena tetapkan had masa. Okey, proses untuk mendapat soalan ni, dia mungkin akan berpanjangan. So, untuk mengelakkan daripada kita membazir masa ataupun menggunakan masa yang terlalu lama dalam aktiviti brainstorm ni, kita kena ataupun kita mesti menetapkan had masa. Okey, sebagai contoh, kalau Dr. Asmadi dia menyarankan adalah untuk kita menetapkan had masa dalam 20 hingga 25 minit. Dan ada ketikanya mungkin kita boleh mengambil masa yang pendek, mungkin dalam 10 ke 15 minit. Selepas semua soalan dilontarkan, bolehkan setiap individu ni dia menjadi produktif. Maksudnya kalau kita tetapkan masa yang lebih lama, mungkin kalau kita tetapkan masa dalam 30 minit, 40 minit, mungkin dia akan kurang produktif berbanding dengan had masa dalam 10 ke 15 minit ataupun 15 ke 20 minit. Okey. Okey, kenapa kita kena tetapkan masa? Okey, supaya kita sekurang-kurangnya ia dapat memberi peluang kepada otak kanan untuk mencerna setiap soalan dan mengilhamkan satu penyelesaian yang bernas. Maksudnya bila kita tetapkan masa ni, kita boleh menggerakkan otak kita ni untuk lebih berfikir. Okey, dapat Okey, selepas kita dah kena pasti masalah, lepas kita dah tetapkan masa, okey, seterusnya untuk langkah yang kita boleh ambil adalah kita kena mendapatkan idea-idea. Okey, jadi macam mana untuk kita nak dapatkan idea-idea? Okey. Okey, kita boleh tanya setiap individu idea yang mereka ada untuk masalah yang sedang dibincangkan. Mereka boleh sama ada mahu atau tidak berpandukan kepada soalan-soalan yang telah ada bagi menilai idea. Maksudnya untuk kita dapatkan idea-idea ni semasa aktiviti brainstorm ni, kita boleh kita bertanyakan kepada setiap individu sama ada masalah ni tentang masalah yang kita bincangkan. Okey. So untuk kita dapatkan idea ni, Dr. Asmadi cakap setiap idea ni mesti diterima tanpa dinilai. So maksudnya kat sini tidak wujud lagi sama ada idea tu betul ataupun idea tu salah. Dan kita boleh tanyakan setiap individu hanya satu idea saja dalam satu pusingan. Okey, misal katalah kalau masa awak tengah buat brainstorm tu, ada rakan-rakan awak ataupun ahli kumpulan tu, dia tak dapat mungkin dia dia mungkin blur ataupun dia tak dapat untuk memikirkan idea bagi menyelesaikan satu masalah tu. Jadi semasa dia tak dapat tu, kita akan tanyakan kepada orang lain. Contohnya macam okey, ada dalam satu aktiviti kumpulan tu ada 5 orang. Okey, ada dalam 5 orang dan orang yang okey, ada A, B, C, D. Ada A, B, C, D. Okey, orang yang contohnya yang C ni, dia mungkin dia perlukan ambil masa yang lama untuk berfikir. Jadi
apa yang disarankan, kita jangan tunggu yang C, tapi kita pergi kepada orang yang lain. Orang lain maksudnya kat sini kita kena pergi kepada yang D. Maksudnya orang yang seterusnya. So, kita kena kita kena tinggalkan mereka yang masih tidak mempunyai idea untuk membolehkan mereka untuk terus berfikir. Okey, lepas habis semua, contohnya macam tadi ada 4 orang. Okey, lepas habis jadi kita akan pergi semula kepada yang tak dapat tadi. Yang tak dapat tadi yang C. Okey, so kita akan pergi semula dekat orang yang tak dapat tadi. Kemudiannya kita kena dengar apa idea dia. Tak kisahlah ataupun tak kiralah walau bagaimana dungu ataupun walau bagaimana bodoh sekalipun, idea yang diberikan tu kita ataupun ketua ataupun wakil kumpulan tu dia kena catatkan. Okey. Ada ketikanya idea yang bernas ni dia akan keluar apabila kita semua mengeluarkan idea-idea yang bukan-bukan. Maksudnya pada mulanya dalam perbincangan ni mungkin akan kita keluarkan idea-idea yang bodoh ataupun idea yang bukan-bukan. So bila semua ataupun mungkin sebahagian daripada idea yang bukan-bukan tu dah keluar, maka akan lahirlah idea-idea yang bernas selepas pada idea-idea yang bukan-bukan tadi. Okey, kenapa? Sebab manusia ni dia akan berhenti untuk mengeluarkan idea sekiranya mereka ni dikritik, dimalukan atau apabila idea mereka tak dihargai. Jadi, kita kena pastikan semua individu ni faham bahawa mereka ni melakukan kesilapan bukan bererti mereka ni lemah. Dan mereka mengeluarkan idea yang tidak munasabah ni bukan maksudnya mereka ni bodoh. Okey, faham Okey. Untuk langkah yang kelima, semasa kita dapatkan idea, kita juga kena menetapkan masa. Okey, macam tadi, masa kita sediakan soalan, kita kena tetapkan masa dalam 25 minit ataupun mungkin kita boleh tetapkan masa dalam 15 ke 20 minit. Okey, bagi kita mendapatkan idea juga, kita kena menetapkan masa. Okey, proses mendapat idea ni, dia perlu tetapkan masa contohnya dalam 30 minit. Penetapan had masa ni bergantung kepada sejauh mana untuk kita ni pentingnya satu benda yang kita bincangkan. Maksudnya mungkin kalau aras ataupun masalah yang kita bincangkan susah, mungkin kita akan lamakan sikit masa yang kita tetapkan. Tapi kalau perbincangan ataupun masalah tu persoalan tu senang, kita mungkin boleh pendekkan masa. Okey, anda mungkin perlukan masa yang lebih lama sekiranya masalah yang timbul adalah satu yang kritikal dan anda tidak mahu menanggung risiko yang tinggi. Maksudnya macam saya cakap tadi, untuk masalah-masalah yang kritikal ni kita boleh tetapkan masa yang lama berbanding masalah-masalah yang mudah atau masalah-masalah yang senang. Okey, lepas kita dah dapatkan idea, lepas kita dah kena pasti masalah, kita kena buat soalan, lepas kita dapatkan idea. Okey, yang seterusnya adalah kita boleh membuat pemilihan. Okey, dalam membuat pemilihan ni kita perlu untuk memilih setiap idea yang telah diberikan. Okey, jadi kita akan bahagikan setiap idea ni kepada 3 kumpulan, iaitu idea yang bernas, idea yang boleh diterima tetapi dia bukanlah bernas, dan yang ketiga adalah idea yang tidak memenuhi kriteria. Jadi maksudnya kat sini dia akan contoh kalau wakil kumpulan, dia akan buat satu kotak ataupun satu petak dan kita akan bagikan kepada 3 kolom, iaitu idea yang bernas, idea yang diterima tetapi dia bukanlah bernas, dan yang ketiga adalah yang idea yang tidak memenuhi kriteria. Okey, lepas kita bahagikan soalan-soalan tadi, okey, wakil kumpulan ni ataupun ketua kumpulan dia akan menggunakan kriteria untuk mungkin kita memperhalusi lagi soalan-soalan tadi. Okey, contohnya macam adakah masalah ni untuk menyelesaikan dia adalah kos dia efektif, ataupun apakah ia memenuhi undang-undang atau permit, apakah dia boleh disiapkan sebelum tarikh, contohnya tarikh 30 Oktober 2020. Okey. So, jadi kita akan rekodkan semua idea-idea tadi ke dalam ketiga-tiga kategori.
Okey, seterusnya yang terakhir, kita kena buat penilaian. Okey, macam mana untuk kita buat penilaian? Okey, kita kena berikan setiap idea yang bernas tu markah daripada 0 hingga 5. Ni ni sebagai contoh lah, atau yang telah disarankan oleh Dr. Tengku Asmadi. So daripada 0 hingga 5. Okey, markah yang 5 ni adalah merupakan idea yang terbaik bergantung kepada kesesuaian. Manakala 0 pula adalah idea yang mungkin kurang bernas. Okey. Lepas tu, apa yang kita boleh buat? Kita boleh kumpulkan markah yang diberikan oleh setiap individu dan kita akan tambahkan semua markah-markah tadi. Okey, maksudnya mungkin masa kita buat penilaian tu, kita akan tanyakan setiap individu dan kita akan dapatkan markah. Okey. Mana-mana idea yang mendapat markah yang tinggi, maka itulah yang dianggap sebagai penyelesaian terbaik kepada masalah yang dihadapi. Tapi, ada ketikanya idea yang bernas ni dia tak mampu memberikan hasil yang diharapkan. Jadi, kita ni sebagai wakil kumpulan atau ketua kumpulan, okey, anda ni perlu fleksibel dalam perancangan dan tindakan. Anda juga boleh cuba idea-idea yang lain yang mungkin dalam senarai idea yang bernas dan idea yang boleh diterima. Okey, kita kena ingat tiada kegagalan dalam tindakan. Yang ada hanyalah untuk mendapatkan hasil. Sekiranya hasil yang diperolehi tidak menepati matlamat, jadi kita boleh melakukan perubahan dalam perancangan dan tindakan kita. Okey, jadi apa yang boleh anda dapat kat sini, sumbangan saran ni adalah satu ataupun apa yang boleh kita simpulkan, sumbangan saran ni adalah satu kerja berpasukan dan ia bukanlah satu kerja secara individu ataupun